Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazika binti Rasul. Nombor matrik saya D21101154. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin membuat pembentangan tentang dua jenis jenayah komputer, iaitu phishing dan cyberbullying. Jomlah kita dengar. Okey, berdasarkan laporan kajian yang saya laksanakan dengan ahli kumpulan saya tentang dua jenis jenayah komputer yang popular di masa kini, iaitu phishing dan cyberbullying. Okey, kalau kita nak tahu, dia merupakan satu perbuatan atau tindakan yang boleh disabit kesalahan di sisi undang-undang. Namun, phishing itu adalah merupakan tindakan email kepada pengguna secara palsu yang telah mendakwa untuk menjadi perusahaan yang sah, yang ditubuhkan dalam usaha untuk penipuan kepada pengguna ke dalam menyerahkan maklumat seperti peribadi yang akan digunakan untuk kecurian identiti mereka. Dalam kata ringkas, phishing ini adalah merupakan tindakan mencuri data dan maklumat peribadi untuk akses akaun bank. Kalau kita nak tahu, phishing itu adalah satu bentuk kecurian di mana niat untuk mencuri data-data penting peribadi anda. Seperti nombor. Nombor itu terdapat seperti keselamatan di sosial, nombor kad kredit, kata laluan, data akaun atau maklumat lain. Dan phishing ini juga menggunakan anda sebagai mangsa kepada email phishing dan hasil akhir mungkin pembelian tidak sah, serta dibenarkan menggunakan kad kredit anda atau akaun bank kosong anda atau akaun kewangan yang lain. Selain itu, jenayah cyber pula. Jenayah cyberbullying ini adalah merupakan jenayah yang melibatkan aktiviti jenayah yang biasa dilakukan seperti kecurian, penipuan, peras ugut dan segala aktiviti yang melibatkan undang-undang. Dengan menggunakan kemudahan komputer, atau dengan lebih tepat lagi, dengan menggunakan internet di ruangan cyber, itu adalah taktik jenayah cyber. Jenayah komputer ini merupakan satu aktiviti yang tidak sah di mana kita dapat pengetahuan mengenai teknologi komputer digunakan untuk merealisasikannya, seperti jenayah cyber antara negara dan bagi negara Islam seperti judi, pornografi, pengiklanan seks antara negara dan bagi negara-negara lain, yang merupakan satu jenayah tetapi bukan jenayah di kebanyakan negara. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, hal-hal sebegini dianggap remeh, hanya pornografi kanak-kanak sahaja yang dianggap sebagai jenayah. Okey, itu sahaja pendahuluan tersebut yang saya ingin sampaikan. Itu sahaja pendahuluan yang saya kaji dengan rakan-rakan saya. Sebelum itu, saya ingin mengatakan
pendahuluan ini menerangkan tentang beberapa jenis jenayah cyberbully dan phishing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Intan Ayu Elana binti Mahat dan nombor matrik saya adalah D210564. Saya di sini ingin membentangkan tentang dua jenis jenayah komputer beserta contoh yang sering berlaku di Malaysia. Jenayah yang pertama ialah jenayah phishing, iaitu phishing atau skema adalah bertujuan untuk menipu yang kebiasaannya akan dilakukan menerusi email untuk mencari maklumat peribadi seseorang. Email phishing biasanya akan muncul seperti ianya daripada organisasi yang sangat dikenali dan meminta maklumat peribadi seseorang seperti nombor kad kredit, nombor akaun atau nama-nama login serta kata laluan dengan tujuan untuk mencuri maklumat seseorang. Bagi membolehkan penjenayah phishing mendapatkan maklumat peribadi seseorang, mereka akan mengarahkan mangsa ke laman web yang kelihatan seolah-olah seperti sebuah laman perbankan internet yang sah tetapi ianya sebenarnya yang palsu. Salah satu contoh jenayah phishing atau skema yang sering berlaku di Malaysia adalah Makau Scam yang paling popular di negara. Selalunya dalam kes Makau Scam, ia bermula dengan panggilan telefon. Penjenayah phishing akan menyamar sebagai polis diraja Malaysia PDRM, Bank Negara Malaysia atau lain-lain agensi. Spoofing adalah teknik di mana pelaku akan menggunakan suara melalui protokol internet untuk menyamar suara daripada nombor tempatan yang bisa didengari oleh mangsa. Dan jenayah yang kedua pula adalah jenayah cyberbullying. Cyberbullying adalah amalan di mana individu atau kumpulan yang menggunakan internet untuk menghina, menganggap atau untuk mengganggu atau merosakkan orang lain. Cyberbullying menggunakan sosial media dan telefon pintar untuk mengganggu mangsa dari kawasan terpencil atau tempatan. Cyberbullying juga adalah proses berterusan yang dikendalikan melalui email, teks dan kenderaan komunikasi yang lain. Walaupun mangsa cyberbullying mengubah tetapan profil dan mengelakkan laman web tertentu, cyberbullying dapat dengan mudah meneruskan aktiviti membuli. Orang awam cyberbullying juga kebiasaannya akan terjadi di mana seseorang remaja diejek, dihina atau dipermalukan oleh remaja lain melalui sosial media. Dunia internet ini mempunyai banyak kebaikan seperti menghubungkan orang dari seluruh dunia tanpa sepadan, membagikan maklumat dan memudahkan pelbagai perkara lagi. Namun, pada masa yang sama, internet juga mempunyai beberapa keburukan dan salah satunya adalah cyberbullying. Contoh cyberbullying yang sering berlaku di Malaysia adalah dengan menyembunyikan identiti mereka. Seseorang individu itu boleh melakukan kejahatan seperti cyberbullying. Pasal cyberbullying ini juga melibatkan dengan pelbagai perbuatan seperti memanggil seseorang dengan menjelekkan nama mereka, menghina, menghugut, memfitnah dan lain-lain kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku cyberbullying ataupun para remaja di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Fasha binti Abdul Aziz. Nombor mesyik D211092 dan saya akan membentangkan 3 langkah-langkah keselamatan yang diperlukan untuk berhadapan dengan dua jenis jenayah yang anda sebut di atas, iaitu cyberbully dan phishing. Apakah cyberbully atau bully cyber ini? Istilah bully cyber atau cyberbully ini merujuk kepada perlakuan seseorang yang tidak baik kerana jenayah bully cyber ini adalah perbuatan manusia yang mengecam, memalukan atau menakutkan seseorang manusia atau masyarakat yang lain. Antara aplikasi yang berkaitan dengan bully cyber ialah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube dan lain-lain lagi. Jenis-jenis bully cyber adalah menghina bentuk badan seseorang iaitu body shaming, fitnah, aib kepada orang lain, membuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh atau mereka menyamar sebagai individu yang lain dan sebagainya. Jadi, 3 langkah keselamatan yang harus dilakukan ialah yang pertama, mangsa haruslah memberanikan diri dengan memberitahu pembuli untuk menghentikan gangguan tersebut serta dia akan melakukan tindakan yang tegas jika pembuli tidak berhenti mengganggu.
mangsa tidak mengenali pembuli, mangsa harus mengabaikan mesej yang telah diberikan dan mangsa boleh membuat laporan serta menyekat akaun pembuli di dalam semua media sosial, kira macam blog lah. Yang kedua, mangsa boleh memberitahu orang yang lebih dewasa atau orang yang boleh dipercayai seperti ibu bapa, ahli keluarga dan rakan akrab. Ibu bapa juga harus menyatakan apa yang berlaku dan menenangkan diri mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu itu. Yang ketiga pula, mangsa boleh melaporkan kes buli cyber ini kepada pihak berkuasa supaya pihak berkuasa dapat mengenakan tindakan undang-undang yang tegas kepada pembuli sekaligus memadamkan akaun mereka secara kekal atas kesalahan penggunaan di media sosial. Mangsa juga boleh melaporkan penyalahgunaan berkaitan internet kepada Cyber 999 di aplikasi App Store atau Google App Store. Jenayah yang kedua ialah phishing. Apa itu phishing? Phishing merupakan jenayah penipuan untuk mendapatkan maklumat sensitif dengan menggunakan media sosial sebagai bahan mereka untuk memancing mangsa. Mereka kebiasaannya akan meminta nama pengguna, kata laluan, butiran peribadi, butiran kad pengenalan dan sebagainya. Penjenayah ini biasanya akan menyamar sebagai sebuah entiti yang boleh dipercayai seperti anggota polis, agensi perbankan dan lain-lain. Antara menjadi sasaran mereka ialah golongan yang berumur dan mereka akan melakukannya melalui email atau pesanan ringkas, kadang-kadang mereka call, serta mengarahkan mangsa untuk memasukkan atau mengisi butiran peribadi mereka kepada laman-laman web yang tertentu. Jadi, 3 langkah keselamatan yang kita boleh elakkan daripada jenayah ini adalah yang pertama, mangsa jangan tekan atau klik apa-apa sebarang link yang pelik dan laman web yang tidak pernah dilihat. Mangsa juga jangan layan karenah mereka dan abaikan saja mesej maupun mereka menelpon si mangsa berulang kali dan mangsa juga boleh menyekat nombor telefon tersebut. Yang kedua, mangsa boleh memuat turun software untuk keselamatan yang lebih kuat serta mangsa boleh memuat turun atau menggunakan antivirus di dalam komputer riba atau telefon bimbit. Ini akan mencegah segala link atau web yang tidak dikenal pasti. Yang terakhir sekali, yang ketiga, mangsa boleh membuat aduan atau melaporkan jenayah ini kepada pihak yang berkuasa seperti MCMC, aduan SKMM, Cyber 99 dan banyak lagi. Mangsa juga boleh melaporkan melalui borang dalam talian, email, hikmat pesanan ringkas dan sebagainya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syafika binti Suhaimi, nombor matrik D2110372. Saya ingin menerangkan mengenai apakah organisasi yang berkaitan dengan pencegahan dan keselamatan cyber di Malaysia. Terangkan peranannya dalam menghadapi keselamatan dan jenayah cyber. Antara peranan dalam menghadapi keselamatan dan jenayah cyber ialah kerajaan menerusi dengan unit pemodenan, tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu memiliki garis panduan keselamatan pelayan serba untuk kegunaan organisasi kerajaan. Setiap organisasi perlu diwajibkan untuk melaksanakan latihan cyber dan prosedur keselamatan cyber pada peringkat organisasi yang bakal berfungsi sebagai platform untuk mengembangkan kepakaran yang relevan. Dan yang ketiga ialah pendedahan sedemikian secara tidak langsung menyumbang kepada pencegahan tidak balas dalam kejadian keselamatan cyber yang sesuai baik pada peringkat organisasi maupun nasional. Peranan yang keempat ialah inisiatif kesedaran keselamatan cyber di Malaysia sedang dijalankan oleh agensi atau organisasi berkaitan menerusi pelbagai pendekatan dan kumpulan sasaran. Antaranya ialah kempen Cyber Safe dikendalikan oleh Cyber Security Malaysia, kempen Klik dengan Bijak yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, serta Bank Negara Malaysia BNM pula telah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Di sekali, Had Ehwal Pengguna KPDN HEP bekerjasama menghasilkan buku kecil mengenai panduan menjalankan perniagaan dan urus niaga elektronik.
Bagi universiti pula, ahli akademik dan penyelidik perlu memainkan peranan penting dengan menghasilkan inovasi penyelidik berimpak dalam bidang keselamatan cyber yang mampu mempertahankan negara daripada serangan penggodam ini. Dalam konteks ini juga, usaha yang bersepadu dan penguatkuasaan pihak bertanggungjawab, terutama sekali kerajaan dan industri. Hala tuju Malaysia kini yang memfokuskan kepada perkembangan sains, industri berdasarkan teknologi dan inovasi iaitu STI. Dari sudut akademik pula, ada keperluan memperkasakan keselamatan cyber menerusi kursus di bawah program teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta program kejuruteraan komputer. Pada peringkat Universiti Malaysia Perlis iaitu UNIMAP, kurikulum berasaskan cyber security diperkenalkan dalam beberapa subjek ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan elektronik bagi program mereka bentuk rangkaian elektrik. Juga termasuklah dengan KISCO Academy yang membolehkan pelajar UNIMAP mengambil sijil profesional iaitu Aviatrix Certified Engineer ACE dan Certificate in Cyber Security Ethical Hacking. Saya juga ingin menerangkan mengenai soalan D iaitu bincangkan akta jenayah cyber di Malaysia yang berkaitan dengan dua jenis jenayah yang dipilih di atas dan terangkan bagaimana dua jenis jenayah cyber ini berkaitan dengan akta tersebut. Pertama, yang berkaitan dengan akta tersebut ialah terdapat peruntukan undang-undang di Malaysia berkenaan jenayah cyber yang melihat kepada ancaman yang dibawa hasil daripada kemajuan teknologi dan maklumat yang sedang melanda seluruh dunia. Malaysia juga antara negara yang tidak terkecuali dengan mengubal akta yang berkaitan dengan cyber sejak awal perkembangan teknologi dan maklumat di negara ini. Antara akta-akta jenayah cyber di Malaysia ialah Akta Jenayah Komputer pada 1997 berkaitan dengan kesalahan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Peraturan-peraturan perlindungan pengguna iaitu Urus Niaga Perdagangan Elektronik 2012. Akta jenayah cyber di Malaysia yang berkaitan dengan cyberbullying ialah mengenai Seksyen 211 dan Seksyen 233 iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia pada 1998. Seksyen 211 berkaitan dengan larangan terhadap pemberian kandungan yang tidak baik, manakala Seksyen 233 pula berkaitan dengan penggunaan tidak wajar yang melibatkan kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian yang dilihat sudah cukup untuk menangani isu tersebut. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKKM serta Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan dua agensi yang dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana undang-undang cyber ini. Untuk membanteras masalah bully cyber ini, ia juga dapat digunakan melalui komunikasi dan pendidikan, juga boleh menjadi alat yang penting dalam kalangan masyarakat. Pakar psikologi kaunseling iaitu Dr. Fauzia Muhammad Saad juga berkata, masalah bully cyber yang telah berlaku ini sudah menjadi budaya yang membinasakan masyarakat kerana mereka memaparkan perkara yang tidak sepatutnya kepada masyarakat. Oleh itu, akta-akta dan peraturan tersebut digubal bersesuaian dengan perubahan masa dan zaman serta ia menjadi rujukan bagi kes-kes jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Ia juga ingin menerangkan mengenai soalan E iaitu bincangkan dua jenayah di atas yang telah didakwa atau disabitkan kesalahan berdasarkan kepada Akta Jenayah Cyber di Malaysia dan berikan contoh-contoh kes yang sesuai. Antara contoh-contoh kes yang sesuai ialah antara akta bagi bully cyber adalah Seksyen 211 dan Seksyen 233 iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kebiasaannya yang terlibat adalah golongan remaja sehingga ke golongan berumur ini kerana di Malaysia terkenal dengan makcik bawang. Jadi tidak hairanlah mengapa Malaysia berada di tempat ke-26 di dalam dunia dan di tempat kedua di dalam Asia Tenggara jenayah bully cyber ini. Bagaimanapun, terdapat pelbagai kes-kes yang mengayat hati antara salah satunya ialah kisah Ahlan Chong. Kisah ini mengenai Ahlan Chong telah mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara membunuh diri pada usia 16 tahun di Ipoh, Perak. Ahlan Chong juga merupakan pelajar sekolah menengah. Dia dibuli teruk melalui rangkaian laman web media sosial iaitu Facebook.
Dia juga telah dibuli dengan cara rakannya berkali-kali mengejek dan mencemuh bentuk fizikalnya dan paras rupa Ahlan Chong. Penjenayah tersebut sudah dikenakan tindakan, tetapi mereka masih di bawah umur, jadi pihak berkuasa sudah menjalankan tugas mereka dan sabitkan hukuman yang setimpal dengan jenayah yang mereka lakukan terhadap Ahlan Chong. Namun begitu, ahli keluarga Ahlan mahukan keadilan terhadap kehilangan anak lelaki mereka yang telah menjadi mangsa buli. Seterusnya adalah phishing. Okey, apa jenayah phishing boleh didakwa atas melakukan kesalahan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574, yang mana jika disabitkan bersalah boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan sebatan dan dikenakan denda. Manakala mana-mana individu yang melakukan pemalsuan dokumen bagi tujuan menipu, mereka telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 468 Kanun Keseksaan Akta 574, yang mana jika disabitkan bersalah boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh yang boleh sampai 7 tahun dan dikenakan denda. Selain itu juga, sindiket penipuan macam scam juga telah memperdaya ramai orang melalui panggilan telefon palsu dengan menyamar sebagai pihak berkuasa. Salah satu kes jenayah phishing yang boleh didakwa atau boleh disabit kesalahan berdasarkan kepada Akta Jenayah Cyber di Malaysia adalah macam scam, iaitu sebanyak 1,420 daripada 2,676 tangkapan kes berkaitan macam scam membabitkan kerugian 256 juta sudah didakwa ke mahkamah di Malaysia. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang saya dapat berdasarkan kajian yang saya buat dengan ahli kumpulan saya, apa yang kami dapat mengenai subtopik jenayah komputer ini yang terdapat di Malaysia ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya berhati-hati bermain laman web dan jangan terlalu percaya dengan berita-berita palsu yang tersebar di laman web. Ancaman cyber ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna komputer pada masa kini, terutama sekali jenayah shipping dan cyberbullying, yang kebanyakannya komputer ini mempunyai bermacam-macam sambungan pada rangkaian internet yang menghubungkan berjuta-juta pengguna dalam komputer di seluruh dunia ini. Namun kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Bagi individu pula, haruslah kita ada tahap kesedaran yang tinggi tentang risiko dari ancaman cyber yang berlaku di Malaysia pada masa kini, terutamanya ketika menggunakan komputer masing-masing. Dalam dunia ini, tanpa sepadan, serangan mungkin boleh dilakukan beribu-ribu batu jauhnya ataupun mungkin dari orang yang berada di sebelah kita, dan amat malang sekali apabila kita sukar untuk mengenali siapa mereka serta dari mana mereka menyerang kita. Dan dari sini kita perlulah mengambil langkah-langkah keselamatan dan peranan kerajaan untuk melindungi sistem komputer dan undang-undang tradisional. Sekian, terima kasih daripada saya dan ahli-ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.